إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا حول ولا sabar. Satu tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruya bil akhbari, dan syafaat yang menaruh ia akan dia bagi mereka itu sebenar ia, seperti yang diceritakan pada beberapa hadis. Syarahnya, iaitu kupasannya. Dan bermula syafaat itu meminta kebajikan daripada yang lain, memohon kebajikan daripada yang lain untuk yang lain. Ini syafaat makhluk. Ya, ini dipanggil pertolongan makhluk. Rasul menolong, memintakan kepada Allah supaya diberikan kepada umat. Di mana orang lain yang meminta baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang memberikan era Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Adapun syafaah Allah Subhanahu wa taala, maka iaitu memaafkan ia akan kesalahan hamba. Itu syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada syafaat itu yang ijma' oleh sekalian umat atasnya, iaitu syafaat yang lebih besar, bagi syafaatul uzma atau syafaatul kubra, yang tertentu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu syafaat pada memutuskan hukum, dipanggil faslul qada, dalam keadaan yang sangat mengerikan. 1000 tahun mencari Nabi Adam, bila bertemu Nabi Adam tidak sanggup untuk memberikan syafaat yang tersebut, iaitu memohon kepada Allah supaya disegerakan kiraan amal. Cari lagi Nabi demi Nabi, ya, berapa ramai Nabi yang dijumpai, semua sama jawapannya, nafsi nafsi. Sehinggalah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon syafaat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa'. Angkat kepala kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta oleh kamu nasihat diperkenankan. Washfa' tushaffa', mana diberikan izin Nabi memberi syafaat. Maka dimohon oleh Nabi SAW untuk penyegerakan kiraan amal saat yang sangat mengerikan. Bayangkan 1000 tahun, 20,000 tahun mencari orang untuk memberi syafaat, baru berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang suasana beribu tahun tu berbagai-bagai. Mataharinya keadaan sedengkal, peluhnya ditimbus dengan peluh tenggelam, sehingga orang kafir menyatakan nak masuk neraka lah, ya Allah kami tak tahan. Dia tak tahu neraka lebih azab. Bayangkan suasana yang sangat dahsyat. Maka yang membantu kita itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Dan setengah syafaat bersarasan umat padanya. Ada ikhtilaf di kalangan ulama. Syafaat pada orang yang mengerjakan dosa yang besar, yang minum arak, yang berjudi, tak sembahyang, tapi dia mati dalam iman, yang telah masuk mereka itu ke dalam api neraka, wal'ayazubillah. Mereka ini telah dicempakkan ke dalam azab yang sangat dahsyat, dan dia sedang dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam azab yang sangat dahsyat. Maka dikeluarkan mereka itu daripadanya dengan syafaat Rasulullah SAW, ataupun malaikat, ataupun orang beriman. Ya, ini semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguhnya telah datang beberapa hadis mutawatir, hadis yang berturut-turut mutawatir dengan syafaat ini, tetapi tersembunyi ia atas Khawarij dan Mu'tazilah. Hadis ini tidak dijumpai oleh Khawarij dan juga golongan Mu'tazilah, yang kedua-duanya bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka menyalahi mereka itu pada yang demikian. Jadi mereka tidak menerima hadis yang tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Bermula syafaatku bagi orang-orang yang mengerjakan dosa yang besar daripada umat. Menceritakan ini hadis oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan bermula perkataan seperti yang diceritakan pada beberapa hadis. Artinya beberapa hadis yang mutawatir, kerana telah menceritakan akan segala hadis syafaat lebih daripada 50 ya sahabat, atau peringkat mutawatir. Jika tidak mutawatir, hadis ahad seorang, 50 sahabat banyak. Itulah 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Itu berhubung dengan syafaat, ada benda yang sabit dengan riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling layak menerima syafaat ia setelah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang membanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu hendaklah kita memperbanyakkan sebanyak-banyak selawat. Ya. Ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kalau selawat berapa banyak mana? Ya, sulus, 1/3. Baik, kalau lebih lagi baik. Separuh, baik, kalau lebih lagi baik. Kalau sekian lagi kami selawat, baik. Nabi kata, ya, maknanya akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal misaq alladhi akhazahu Allah Ta'ala min Adam wa zurriyyatihi haqq. Dan perjanjian yang mengambil akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi Adam alaihissalam dan sekalian anak cucunya, hakun, ialah sebenar ia. Syarah dia dikenaki dengan misaq, perjanjian tu yang dikuatkan dengan sumpah. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sebut olehmu wahai semulia-mulia makhluk, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang Yahudi ketika mengambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan engkau daripada sekalian anak Adam, anak cucu Adam, daripada belakang mereka itu akan sekalian anak cucu mereka itu, dan mempersaksikan dia akan mereka itu atas diri mereka. Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala,
Maksudnya, adakah tidak aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Bersembah mereka itu bahkan mengaku oleh kami, supaya tiada berkata mereka itu pada hari kiamat bahawasanya adalah kami lalai daripada ini. Bermula tafsir bagi ayat ini atas jalan salaf, bahawasanya Allah SWT tatkala menjanjikan ia akan Nabi Adam AS mengeluarkan ia mula-mula akan sekalian anak kandung bagi Nabi Adam AS seperti semut yang sangat halus daripada belakangnya. Artinya apa? Daripada lubang bulu belakangnya, kerana di bawah tiap-tiap bulu itu ada lubang yang sangat halus. Kemudian dikeluarkan daripada yang seperti semut yang sangat halus itu akan segala anak mereka seperti semut yang sangat halus juga. Kemudian dikeluarkan daripada sekalian anak tersebut sekalian anak mereka itu. Demikianlah sampai kepada kesudahan manusia. Tiap-tiap seorang diambil daripada belakang bapanya, mana tulang subi itu maksudnya, dan berhimpun sekalian anak cucu Adam itu semuanya di hadapannya alaihi salam, dan memandang ia kepada mereka itu, dan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka itu akan akal dan faham dan berkata-kata, dan menghadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka itu dengan firman-Nya. Akan firman-Nya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Maka bersembah semuanya bahkan, maknanya engkau adalah Tuhan kami. Kemudian memulangkan Allah SWT akan sekalian kepada belakang Adam AS. Dan wajib kita iktikadkan akan bahawasanya mengeluarkan sekalian anak cucu daripada belakang Adam itu adalah ia seperti menghendaki Allah SWT akan dia, iaitu serah kepada Allah. Walhasil telah ada perjanjian dahulu, iaitulah mereka menyatakan iaitulah bala syahidnah. Dan bermula firman Allah Ta'ala, wa ashhadahum ala anfusihim, maknanya menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mereka akan bertutur dengan ketuhanannya, mana menyaksikan akan mereka atas kesuhanan ta'ala, maka mengaku oleh mereka itu dengan demikian. Dan lagi firman Allah Ta'ala, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Mengkhabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bahawasanya hikmah mempersaksikan itu, mendirikan hujjah atas mereka, supaya tiada berkata mereka itu pada hari kiamat bahawasanya kami lalai dari ini. Ini tauhid, mana kami tak tahu. Bahkan telah jelaskan bahawa di sini mereka telah menyaksikan. Bermakna di alam zarri atau di alam roh, semua mereka telah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dan membuat penyaksian akan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila mereka diuji, diturunkan ke alamil mulki, alam yang ada sekarang, dipasangkan dengan balutan sangkar jasad yang berbagai bentuk, rupa, warna, maka Allah SWT memberikan mereka taklif syar'i, hukum syarak, iaitulah mentaati perintah, dan diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian nafsu, syaitan, dunia, bi'ah, suasana sekeliling. Maka apa yang berlaku adalah mengerikan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, tinggal sedikit hamba yang syukur, yang lainnya kufur dengan Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu hikmat Allah nanti bangkitkan seorang Nabi demi seorang, sehinggalah ditutup, dikhatamkan dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ialah untuk mengeluarkan manusia daripada kelalaian syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, menarik balik manusia. Itu hikmat mereka diutuskan. Sebab mereka ini semua sudah mengenali, maka nak mengembalikan balik. Satu. Yang kedua, menunjukkan betapa hebat Allah Ta'ala punya ujian, dengan sebab ujian nafsunya, syaitannya, dunianya, maka banyak mereka ni terpaling daripada jalan yang sebenar. Menunjukkan kepada kita, hendaklah kita berhati-hati, wajib berjaga-jaga dengan segala ujian yang tersebut yang Allah Ta'ala datangkan, supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang sebenar dan menyudahi kehidupan kita dalam kataan radhiyallahu anhum wa radwan. Wa qad alima Allah Ta'ala wa lam yazal aliman adada man yadkhulul jannah wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah fala yuzadu fi zalikal adad wa la yunqasu min wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum an yaf'alu. Dan sesungguhnya telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa ia mengetahui akan bilangan-bilangan mereka yang lagi akan masuk ke dalam syurga. Sebab mereka itu ada ciptaannya, bermakna sebelum ada, sudah ada dalam ilmu Tuhan. Dan bilangan-bilangan mereka yang lagi akan masuk api neraka, jumlah yang satu. Maka tiada ditambah pada itu bilangan-bilangannya. Mana tepat dengan angka je yang telah dalam ilmu Allah Ta'ala, berapa bilangan yang masuk ke dalam nikmat yang besar dan berapa yang sebalik, dan tiada dikurangi daripadanya. Dan seperti itu segala perbuatan mereka itu pada barang yang telah mengetahui ia. Daripada mereka itu bahawa memperbuat akan mereka itu akan dia. Semua yang dilakukan oleh insan ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kupasan dia, syarah dia. Kerana firman Allah Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim, bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alimun, maha mengetahui. Bermakna tidak ada satu syai', suatu pun yang terlepas dari ilmu Allah Ta'ala. Dan ta'lu ilmu Allah Ta'ala dipanggil ta'lu al-inkishaf. Ta'lu ni mana? Peranan. Tugas ilmu tadi ialah inkishaf, maknanya nyata, terang di ilmu Allah Ta'ala. Bila? Pada azal lagi, sebelum ada sesuatu makhluk. Kana Allah wala syai'a ma'ah, telah ada Allah Ta'ala dan situ tidak ada sesuatu pun. Dia tunggal dengan ketuhanannya. Di situ lagi Tuhan dah mengetahui akan menciptakan satu perkara demi satu perkara dan seterusnya. Bermakna tidak ada seorang pun yang terlepas dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebab itu kita ni sentiasa muraqabah, kita berada dalam pandangannya. Raqib annallaha yara, bahawa Allah Ta'ala yara, sentiasa melihat kamu. Ya'lam, mengetahui akan tindakan kita. Dan benda ini digunakan untuk melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Yang ini sila matikan ilmu makhluk yang hadis dalam memandang ilmu Tuhan yang qadim. Ilmu makhluk asalnya tiada, jahil, kemudian diberi, kemudian ditarik balik, kematian dia habis. Berbanding dengan ilmu Ta'ala yang qadim, yang asli sedia, yang tidak bercerai tanggal dari zatnya dan bersifat dengan kekal selama-lamanya, dan pengetahuannya menyeluruh. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dalam ilmu Allah Ta'ala. Menunjukkan kebesaran, keagungan, ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam mendidik keikhlasan digunakan juga makna ini. Wa kafa billahi alima. Dalam kita beramal cukup, Allah Ta'ala dah tahu. Tak payah kita ada bubur dalam hati nak suruh orang tahu, yang menyebabkan amal tu akan ditolak oleh Allah Ta'ala, disebabkan tumbuhnya penyakit riak dan sebagainya. Wa kafa billahi alima. Cukup bagi kita Tuhan yang mengetahui.
Maka di sini ulama menyatakan wa man lam yakna bi ilmillahi la mahalata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa yang mengerjakan amal dan berbagai-bagai jenis amalan tetapi dia tidak memadai, Tuhan dah tahu amal dia. Dia sibuk untuk memberitahu orang lain dan minat dalam kalbinya untuk diketahui orang, maka amal tu habis ditolak oleh Allah Ta'ala, mardudun, ditolak. Jadi oleh kerana itu wa kafa billahi alima, cukup bagi kita, Allah Ta'ala dah tahu. Man lam yakna bi ilmillah, siapa yang tidak memada amal dia tahu oleh Ta'ala, maka la mahalata an yadkhala alaihi riya, tetap akan masuk penyakit riak yang bahaya, yang memakan segala pahala amal, yang meruntuhkan akan keikhlasan yang sangat dituntut sebagai roh ibadat dalam semua amalan insan itu sendiri. Ya, barang siapa yang tidak memada dengan ilmu Tuhan, dengan bahawa diri dipengaruhi oleh tiupan-tiupan bisikan palsu daripada nafsu dan syaitan untuk menunjuk-nunjukkan amal kepada orang, maka orang ini dipanggil sifat dia tufuliyah, sifat kebudak-budakan, mana dia tidak matang dalam beribadat. Menunaikan ibadat satu benda yang payah, itu berdepan dengan nafsu dan syaitan. Dah jadi ibadat pula nak jaga dia satu perkara yang lebih payah, dia panggil membina kematangan dalam ibadah. Dan firman Allah Ta'ala wa kana Allahu bikulli syai'in alimah, dan adalah Allah Ta'ala bikulli syai'in, dengan tiap-tiap suatu, alimah, bahawasanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Tidak ada satu benda yang terlindung daripada ilmunya yang maha dahsyat. Ilmunya qadim, sedia kala, dan baqi, kekal selama-lamanya. Berbanding ilmu manusia, asalnya tidak ada, jahil. Dia keluar perut ibu la ya'lamuna syai'ah, dia tak mengetahui apa pun. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan yang maha pemurah, mencempakkan sedikit demi sedikit ilmu, ya, sehingga mereka menjadi orang yang mengetahui. Itu pun terlalu sedikit. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikhitab oleh Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberi ilmu kepada kamu ya Muhammad melainkan sedikit. Sedangkan ulama mengatakan ilmu yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah 99.99. Yang poin halus belakang tu bagi lagi dia ramai-ramai, ya. Itu menunjukkan betapa hebatnya ilmu yang ada pada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah berguru terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengambil ilmu dari Tuhan, wahyu, bukan mengambil daripada guru, ya, sebagaimana kita mengambil daripada makhluk. Itulah kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ia dengan bahawasanya sangat mengetahui akan tiap-tiap suatu pada azal. Azali mana? Mala awwala lahu, benda yang tidak ada awal, sedia kala, ya. Dan selama-lama, mana baki, mana sifat ilmu Ta'ala bersifat dengan qadim, ya, dan juga bersifat dengan baki, maknanya kekal selama-lamanya, tiada mendahului akan pengetahuannya oleh jahlin. Pengetahuan Tuhan tak macam pengetahuan makhluk, dan pengetahuan kita terlampau sedikit. Bahkan dia pula mendatang arid, baru datang, sebelum ni jahil, tak tahu apa. Dan tiada ada Tuhan engkau lupa. Allah Ta'ala tidak bersifat sebagai sifat makhluk. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maksudnya Ta'ala yang tidak tidur dan tidak mengantuk, dan dia tidak makna lalai. Sabda Rasulullah SAW artinya tiada daripada seorang yang diperanakkan melainkan, dan sungguhnya tiada menulis Allah Ta'ala akan tempatnya. Telah Allah Ta'ala tulis tempatnya daripada syurga dan neraka, sama ada sa'id am syaqi, orang bahagia atau celaka. Dan melainkan sesungguhnya telah ditulis akan dia yang celaka atau yang bertuah. Artinya yang mati kafir yang celaka, atau yang mati dalam iman mana yang bertuah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, maka bersembah seorang lelaki, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adakah tiada berhenti kami atas surat amalan kami dan meninggalkan kami akan beramal. Jadi faham dari amal telah dicatat, jadi letak yang beramal lah, sebab dah siap semua bukan. Satu persoalan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda ia sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa daripada yang mempunyai tuah, maka selagi akan jadi ia kepada amal yang mempunyai tuah. Maknanya walaupun benda telah ditaksiskan iradat, tidak ada siapa yang mengetahui penentuan sama ada syurga atau neraka, tetapi alamat dia ada. Itu maksudnya. Ya, dalam hadis yang lain Nabi kata kullun muyassarun lima khuliqalahu. Ayat sebelah ni ada, hadis sebelah ni ada. Kullun muyassar lima khuliqalahu. Tiap-tiap insan itu muyassar, dia dimudahkan lima bagi barang khuliqalahu, yang dijadi sediakan untuk dia di akhirat, sama ada syurga atau neraka. Bermakna kalau dia tu beramal dengan amalan saleh, bermakna tanda-tanda ahli syurga ada di dia. Kalau dia beramal mengerjakan amal-amal yang sebaliknya, kerja mungkar, maksiat, kekufuran utamanya, maka tanda ahli neraka sudah ada pada dia. Itu maksudnya. Maknanya hendaklah kita sentiasa berjaga-jaga, dan hendaklah kita sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang ada seorang keliru, lan yadkhulal jannata bi a'malikum. Kamu semua tak masuk syurga dengan amal kamu. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Rasulullah macam tu juga ke? Maknanya Rasulullah menyatakan, wala ana illa ayyataghammadanillahi bi rahmatih, melainkan menyelubungi aku rahmat Allah. Bermakna masuk syurga bukan dengan amal. Maka oleh kerana takut orang keliru, tak payahlah beramal, nasib-nasiblah. Maka telah datangkan ayat, inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala memihak kepada orang yang beramal saleh. Ya, kalau dia tak beramal saleh, dia beramal saleh, dia dapat rahmat. Kalau dia tak beramal saleh, buat maksiat, dia dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, beramal saleh menjadi sebab mendapat rahmat, dan dengan rahmat itulah dimasukkan ke dalam syurga. Itu maksudnya. Takut dia keliru. Jadi kerjakan amal saleh, dia akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa ada daripada yang mempunyai celaka, maka selagi akan jadi ia kepada amal yang mempunyai celaka. Kalau dia ahli celaka, ahli syakawah, maka kita akan nampak tanda-tanda semayang tidak, puasa tidak, masjid murid tak kenal umpamanya, minum maraknya, berjudi, ya, berzina dan seumpamanya. Pada tanda-tanda ahli neraka tu ada pada dia. Maka bagi kita, Rasulullah tengok, kalau tanda tu ada ahli syurga, bersyukur kita dengan Allah, jangan berbangga, syukur dan tunduk kepada. Dan kalau nampak ada amalan ahli neraka ada kat kita, dia mengumpat orang ke, mengata ke, berasat dengki ke, cepat-cepat padam balik sebelum malakul maut sampai. Dibimbangi takut dia mati dalam keadaan itu, yang menunggu mereka adalah neraka. Innahu mayyati rabba mujriman fali annahu jahannam. Siapa yang balik menghadap Allah Ta'ala berkubang dengan dosa, dia tak sempat basuh, maka disediakan neraka jahannam itu untuk dia. Menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling tinggi martabat sahih ialah diiktifakkan kesahihan antara dua imam yang besar dalam hadis itulah Imam Bukhari dan Muslim, daripada Sayyidina Abi Talib, Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dan akan datang dia akan bincang pula, iaitulah tanda-tanda ya ahli syurga atau sebaliknya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap insan tu dimudahkan bagi barang yang dijadi dan disediakan di sana. Kullun wa kullun muyassar lima khuliqalahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Qala mu'arif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid-dain amin. Bermula persalinan yang keempat, iaitulah berhiaslah segala asrar. Apa asrar? Jamak dia berkalimah sir. Sirrun, satu rahsia. Asrar, beberapa rahsia-rahsia yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah apa? Qalbi insan. Bagi kita ni ada beberapa maratib, dipanggil lataif. Latifatul ula yusamma bilatifatul qalbi, wa latifah as-saniyah tusamma latifatur ruh.
Wa latifatus salisa tusamma latifatus sir, anil sir. Latifah yang pertama dipanggil latifatul qalbi. Mahalluha, tempat dia ialah tahta sadr, di bawah susu kita ni. Ini mutabik. Ya, kemudian di sini ruh, sir, dia ada 7 lataif. Dipanggil stesen rohani kita. Bukan yang nampak dada, yang dalam tu. Kalau ditembak zikir yang dalam, bukan kat dada tulang itu tu. Tu dalam tu. Ialah ar-ruh. Apa ruh? Latifatul rabbaniyah nuraniyah. Latifah, benda yang latif, yang seni. Ya, ruhaniyah, nuraniyah dimaksud kepada nur. Itu dia panggil hakikatul insan. Hakikat insan itu sendiri. Dia yang sebenar yang kita jaga. Ya, yang dalam bercakap sekarang tu dia lah. Ya, yang bercakap sekarang apa? Dia lah tuan. Kalau dia keluarkan, kita pun tenganga. Jasad sangka ni tenganga. Ya, mata pun tak boleh bergerak, kaki tangan kaku. Tunggu dia mandi di kapan, ya, disemayang dan disumbat dalam lubang tanah. Itulah hakikat zahir kita ni. Yang banyak manusia terkeliru menjaga sangkar, tidak menjaga dalam. Burung yang mahal dalam. Apa dia? Ar-ruh. Dia setengah daripada nama dia sir. Bila jamak dipanggil asrar. Ya. Banyak bersihkan asrar, bersihkan dia. Farriq galbak minal aghyar, kosongkan kalbi kita, sir dari bahagia. Mau yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Tuan penuhkan ma'rifat dan rahsia sir. Yang keempat ialah berhias. Kita kena ada 2 unsur, takhliyah dan tahliyah. Penyucian, pembersihan, kemudian baru lakukan perhiasan. Macam kita bangun tidur, dah siap mandi bersih, baru dah kita berhias. Ya. Mereka itu dengan perhiasan ma'rifah akan Tuhan mereka itu, akan sebagai ma'rifat yang sempurna. Ya, ma'rifat, siapa yang mati dalam keadaan ada ma'rifat, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Cuma kalau ma'rifat dia tidak sempurna, dia terpaksa masuk dalam neraka, kemudian dia keluar balik. Kalau ma'rifat dia sempurna, maka dia yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan terjadikan kita golongan itu. Mana dikatakan ma'rifat yang sempurna? Ma'rifat yang sempurna ialah ma'rifat bil mukasyafatul qalbi, dengan terbukanya sir, rahsia terbuka dalam hati yang tertutup, yang sudah ada akidah, ya, kewujudan Allah Ta'ala terpahat di kalbi, di hati dia ada, tetapi oleh kerana ditutup dengan kelalaian maksiat dan mungkar, kelalaian demi kelalaian, hati yang degil payah nak menghadap Tuhan, akhirnya terhijab. Bila terhijab, maka dilalai. Bila lalai, dia dilelar oleh nafsu dan syaitan mengerjakan maksiat dan mungkar. Dan dalam kelalaian dia tak sempat bertaubat, maka baliklah dia menghadap Tuhan dengan berkubang dosa dan maksiat, maka dihumban dia ke dalam neraka Jahannam. Ya, maka setelah diselesaikan pembalasan, dia tak dikekalkan sebab akidah masih ada, maka dia keluar balik. Jadi yang masuk ke dalam neraka, keluar balik syurga, itu ahli akidah az-zahirah, yang punya akidah zahir saja, kekuatan dalam dia tak kuat. Ya, contoh kita kata innallaha sami'un basir, atalah sami', mendengar, basir, melihat. Apa makna basir? Zat muttasif bil basar, zat yang bersifat dengan basar, yang takluk dia ala al-inkishaf. Basar Allah Ta'ala sentiasa melihat kita, tidak ada satu detik pun yang terlepas. Maka kita perasan atau tidak? Keperasanan yang kuat dipanggil makrifat yang sempurna. Kalau tidak perasan, dia tahu Tuhan lihat, tapi tak nampak. Dia takut orang lihat. Sebab tu apa kerja dia nak buat, dia tanya, kang orang nampak, kang orang pandang, kang orang kata apa. Itu semua ahli jahalah, orang yang jahil. Orang yang ada makrifat, dia akan kata apa Tuhan kata, dan aku buat ini sentiasa dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iman ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW, afdalul iman an ta'lamallaha haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal, engkau sedar akan Allah di mana saja kamu berada, sama ada di tempat ibadat atau di luar, sama ada di laut, di darat, di pejabat, di mana saja, dia sentiasa qalbi dia mu'allakun billah. Itu dipanggil makrifat yang sempurna, sehingga tidurnya pun dengan Tuhannya, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, tidurlah 2 mataku tetapi hatiku dengan dia. Itulah sunnah yang besar yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi keperasanan adalah perkara yang sangat penting.
Ya, jangan kita buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Ya, kita tahu, tanya dia tahu Tuhan melihat, tapi dalam dia mengolah perjalanan hidup dia, ya, satu saat, satu detik, satu jam, satu hari demi satu hari dalam keadaan lalai. Yang ini tak perasan dia sedang dilihat pandang oleh pemilik segala-galanya, ialah pentadbir yang menjadi Tuhan yang sebenar yang disembah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keempat, naklah hiaskan sir rahsia tadi kalbi kita tu dengan perhiasan makrifat. Ya, makrifat dengan kalbi, ialah dia musyahadah akan Allah. Dia panggil ru'yatul basariyah, pandangan dalam yang dipancarkan dengan nur makrifat oleh Allah Ta'ala. Bermula persalinan yang kelima, ialah berhiaslah mata hati, ainul basirah. Mereka tadi yang dinamakan dia dengan sirrus sir. Sir bagi sir, dalam bagi sir. Ya, qalbi, roh, sir. Kemudian lebih kepada khafi. Kemudian dalam lagi akhfa. Ya, dengan perhiasan insan kamil, mana insan yang sempurna, mana insan yang masuk dalam ahli ma'rifah yang khassah, yang tetap perjalanan mereka itu atas syariat. Itu yang pertama. Ya, sebab itu pentingnya kita mengenal. Sebab orang bila dikenal siapa dia Allah dengan pengenalan yang sebenar, maka confirm hati dia akan jatuh cinta yang kuat dengan Tuhan. Tak kenal maka tidak cinta. Kalau dia kenal siapa Allah, Masya Allah, Allah ialah zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan, segala kehebatan, segala-gala dia punya. Ya, maka mana hati menjatuh manusia tidak jatuh pada benda yang sedemikian. Manusia kalau pergi pilih benda baik dengan benda buruk, dia nak benda baik. Kalau beli benda, suruh dia pilih benda mahal dengan benda murah, dia akan pilih benda mahal. Itu sifat hati. Dia nak benda yang terbaik, yang terhebat, yang paling sempurna. Maka siapa lebih sempurna dari Allah Ta'ala? Yang masa wajib dia akan jatuh kalau dia kenal. Permasalahan bila dia tak kenal Allah Ta'ala, ya, dia rasa dia yang berkuasa, kuasa Tuhan tak pernah dirasakan. Dia rasa dia yang berilmu, dia tak perasan ilmu Tuhan yang maha dahsyat. Dia rasa dia wujud, dia tak tahu wujud dia majas, wujud hakiki adalah wujudullah. Ini menyebabkan mereka itu menjadi lalai dengan memandang diri dia besar, dirinya hebat, akhirnya tertutup, dia terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dibukakan hijab tadi, maka tentu dia akan merasai satu kerinduan yang kuat dengan Tuhan. Dan bila kerinduan dengan Tuhan kuat, maka syariat dia akan cantik dijaga. Itu keadaan dia. Dan syariatnya dan tariqah dan hakikah. Kita ada tiga benda yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Hidayatul Azkiya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Fa syari'atun ka sabinatin wa tariqatun kal bahr summa haqiqatun durun wala. Sesungguhnya jalan yang dibawa oleh baginda SAW ada syariah. Apa makna syariah? Anta'budallahi aizahiratan. Kamu sembah akan Allah Ta'ala pada zahir. Ini memerlukan kepahaman ilmu fiqh, untuk kita mengetahui syarat, rukun dan sebagainya, dan semua ibadah. Itu dipanggil ilmu syariat, mengawal yang lahir. Dia membersihkan akan amalan lahir. Ilmu tarikat dipanggil antaqsudahu, bahawa dia membersihkan dalam. Kamu qasad semua kerana Allah Ta'ala, jangan pusing pada yang lain. Dan hakikat ialah antashhadah, bahawa kamu syuhud musyahadah akan Allah. Itu dipanggil makrifat yang sempurna. Maka tiga benda ini adalah benda yang amat besar yang perlu diberikan perhatian supaya dia semakin cantik, semakin bersih syariatnya, bersih perjalanan tariqahnya, dan bersih hakikatnya. Al-Islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, sebab tak dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Bersih syariatnya, bersih tariqah perjalanan dalamnya, dan bersih makrifat hakikat daripada Ta'ala. Yang tiada mengetahui seorang akan rupa persalinan ini melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua, ya, sebagai hakikat yang batin, dan mereka yang merasai akan dia. Cuma diberikan kita rasa. Sebab ilmu sini dipanggil zauq, mengenal Tuhan bizauq wal wijdan, syuhud wal ayan. Ada pun tauhid yang kita bincang tadi, ni dua tauhid ni. Dua-dua ni kita tauhid. Yang tadi kita tauhid kita mengenal Tuhan bid dalil wal burhan, dengan dalil dan hujjah, Quran dan hadis-hadis sahih. Yang sini tauhid, tapi tauhid khas,
Dia mengenal Tuhan bukan lagi dengan dalil, tapi dia naik ke atas. Dia mengenal bizauq, dengan rasa. Ya, bizauq wijdan, kedapatan, syuhud, pembukaan, mukasyafatul qalbi, ya, wal ayan, dan pandangan mata dah yang mempunyai nur makrifat dari Allah Taala. Itu beza jauh, ya. Macam orang yang sudah makrifat sebenar, dia dah pernah pergi, dah pernah merasa, dah pernah memandang suasana di lapangan terbang KLIA. Bila kita sebut aja, sumpah. Berbanding orang yang belum pergi, dia memerlukan dalil. Ya, dalam sini bayar tol Eko dulu. Apa jalan depan sikit kau nak ki, jangan terus kau pergi Johor. Ya, aku nak ki, naik terus. Mana ada dalil-dalil? Baru dia akan sampai. Ya, yang tadi dia dah sampai. Dia dah kenal, maka sebut dia pam. Tu dia nampak betapa hebatnya kebesaran dan keagungan Tuhan. Yang mana zikir dia akan menggegarkan kalbi dia. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Tuhan, gegar hati dia. Gegaran apa yang berlaku? Al-jamal wal jalal. Ya, wa iza tuliya alaihim ayatu zadahum imana. Dibacakan ayat Quran makin bertambah iman dan makrifat makin tinggi. Dan last sekali wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah dia bergantung. Dia tak bergantung pada sesiapa pun, hatta pada diri dia sendiri. Dan itu doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Jangan, ya Allah, la takilni, jangan keserahkan diri aku kepada aku. Padahal Rasulullah sehebat-hebat makhluk, kau tidak kena dia tidak jadikan makhluk yang lain. Begitu sekali Rasulullah mengajar kita, jangan gantungkan kepada yang lain, melainkan kalbi kita gantungkan. Alik galbak billah. Dan ialah persalinan yang terlebih besar daripada segala persalinan, ya, yang dahulunya. Ya, bermula yang mendapat akan ini persalinan, mana pakaian rohani ini ialah benar-benar orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perjalanan syariat dia cantik, dan tariqahnya perjalanan dalaman dia cantik, dan dibukakan hakikat oleh Allah Taala, maka dikenal siapa Tuhan dengan sebenar kenal, dan dikenal siapa diri dia yang sebenar kenal. Ya. Dan hikam kita lama dulu kan, dia sebut apa maksud mengenal diri, dia pergi pada makna ada ia, tiada engkau. Ya, selagi kita rasa kita ada, kita belum lagi kenal. Sebab nur makrifat bila terjalikan kewujudan Tuhan yang maha dahsyat, tenggelam yang lain tadi. Ya, perasaan dalam ni bukan luar nampak kan. Mengenal Tuhan bukan dengan mata luar. Al-basar la yara illal khalaq wal basira la tara illal haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk je. Mata dalam yang memandang ialah dia pandang Tuhan dia. Pandang sini dengan mana apa? Pandang dengan mana musyahadah, muraqabah dan musyahadah. Itu mana pandang, bukan pandang dengan mata kepala. Siapa dakwa dia mengatip nampak Tuhan mata kepala waktu jaga, sah kufur orang tu. Barang Quran tersebut surah 103 ayat 103 daripada surah Al-An'am, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Di dunia ni kamu tak boleh melihat Allah Taala dengan mata kepala, sebalik dia yang melihat kamu. Adapun di akhirat tu lain. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Allahumma ja'alna mimman yattabi'uhum. Amin. Ini doa daripada Tuan Pengarang. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami daripada golongan mereka yang mengikut akan orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk dan makrifat yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada bawais al-khauf ar-raja, dan setengah daripada dalam perjalanan untuk menuju kepada makrifat yang sebenar bertuhan, dia ada al-bawais. Ya, dia ada benda yang memberi semangat. Tuan. Ya, dia ada benda yang kita perlu jaga, benda yang menggerunkan, yang memusnahkan. Yang ni pula semangat, benda yang menarik supaya kita lebih ada semangat untuk mendekatkan. Al-khauf, ar-raja, dan asyauq. Allah. Di syauq di kemuncak dan untuk mendapat pembukaan. Ya. Pertama, peringkat bawah, seorang tidak akan dapat syauq, kerinduan dengan Tuhan, melainkan dia mesti mendapat yang mahabbah yang kuat, kasih yang kuat. Dan mahabbah yang kuat tidak akan dapat melainkan dia ada dapat kemanisan dengan Tuhannya dalam amalan. Dan kemanisan tidak akan dapat melainkan dia start daripada istighalul qalbi ma'allah. Dia kena betul-betul fokus dia dengan Tuhan dalam semua ibadat dilakukan, baru Tuhan akan beri. Kalau dia buat ibadat sambil lewa saja, dia tak akan dapat. Sampai kiamat pun dia tak dapat. Dia sembahyang macam tu, dia puasa macam tu.
Ya, jadi kena ada tumpuan istighal. Bila istighal dia fokus, maka dia akan dihadiahkan kemanisan. Sebab tu sebelum buat ibadat kita kena tanya, dapat tak kemanisan? Ada tak manis halawah kita dengan Allah Ta'ala? Kalau tak ada, sila tangisi. Bangun malam-malam minta tolong dengan Tuhan. Tolong cempakkan mana kemanisan halawah. Dan lepas halawah berlebih pada mahabbah, kasih, dan lepas kasih dia pergi pada syauq, rindu. Bila rindu dia ada je, rapak tulis hijab, aku buka hijab. Pada hijab, dia masuk pada lain marifat yang sempurna. Maka kita tanyalah, ada tak hati kita ada kerinduan dengan Tuhan? Sekurang-kurang rindu, ulama kata, macam lelaki-lelaki gila perempuan, perempuan gila lelaki. Macam mana? Dia berjalan diingat, itu sekurang-kurang. Bayangkan pakaian awliya, dia punya rindu cukup kuat dengan Tuhan. Menasabah Tuhan akan buka, pum, ya, kepada Ta'ala, ya, al-mahabbah kepadanya, dan gemar kepada akhirat dan barang yang lain daripada yang demikian itu, daripada segala sifat yang mahmudah. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, wafiqna, berilah taufik akan kami bihazihil awsaf, dengan semua sifat-sifat yang tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala fakaikan kita. Kemudian khatimah, nas'alullahu husnaha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma firani Allahumma sabbina khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabb.